Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Nite selaku Pengerusi Pasti An-Nur dan juga Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid ini, sahabat saya pimpinan daripada Pasti Negeri Cik Mokhtar, pimpinan Pasti Kawasan Tak Nak Tahu, saudara Cik Muhammad Nawawi Adam, Ketua Penerangan PAS Kawasan Tumpat, seluruh jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa Pasti, seluruh guru dan pimpinan Pasti, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini 27 hari bulan Syawal 1428 kita boleh berhimpun di perkarangan masjid dan Pasti Kota Kuala kita ini untuk majlis ikhtifal Pasti An-Nur ini. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Nite dan seluruh pimpinan masjid dan Pasti, dan juga ibu bapa dan guru-guru sekalian, kerana sebagaimana kita dengar, Pasti ini telah mencapai kejayaan yang cukup hebat sekali. Sama ada untuk Pasti ini sendiri dengan statistik-statistik yang ada dalam buku, dalam kertas mesyuarat ataupun majlis ini, sebagaimana dibacakan oleh pengerusi awal-awal lagi, sebagaimana disebut juga oleh pimpinan Pasti Negeri, bahawa kemungkinan besar Pasti An-Nur ini adalah Pasti yang terbaik di Tumpak ini dan juga mungkinnya di seluruh negeri. Dengan perkembangannya, dengan penambahan pelajar-pelajarnya, dengan prestasi pelajar-pelajarnya. Jadi ini sebagaimana yang kita dengar tadi adalah sudah tentu hasil daripada kepimpinan masyarakat masjid dan Pasti sini, dan juga pengorbanan daripada pihak guru-gurunya, dan sudah tentulah sokongan daripada ibu bapa kita yang menghantar anak-anak kita ke Pasti ini dengan jumlah yang bertambah daripada tahun ke tahun, bermula daripada tahun 2001 sehinggalah tahun ini. Ini tuan-tuan dan kakak sekalian adalah suatu orang kata kejadian atau fenomena yang jelas bahawa masyarakat ini, sebagaimana kita dengar tadi, dengan masalah-masalah yang banyak, masalah-masalah sosial, masalah dadah, masalah moral, masalah disiplin, masalah jenayah dan sebagainya, masalah murtad dan sebagainya, maka jelas lebih ramai ibu bapa bukan sahaja di Kelantan tetapi di seluruh negara mencari-cari tempat untuk anak-anak mereka menerima asuhan, pendidikan, latihan yang sesuai dengan Islam, kerana kebanyakan ibu bapa learning bukan sahaja di Kelantan, seluruh negara akhirnya mencapai keputusan bahawa kalau bermasalah, kalau tak dapat jaga anak, paling baiknya ialah hantar ke institusi pendidikan Islam, sama ada Pasti atau sekolah Islam, ataupun kalau di Kelantan mendapat sambutan daripada seluruh masyarakat di Malaysia ialah Ma'had Tahfiz Sains. Dan kalau luar daripada Kelantan, tak ada orang nak cari, dia orang biasa juga ke sekolah-sekolah agama di luar daripada negeri Kelantan. Baru-baru ini ada laporan bahawa di Rembau ada 2 anak pelajar lari atau keluar daripada sekolah, tidur main ke di jalan kereta api, mari kereta api kena tindih ke kereta api. 2 orang berasa laporan. Amat bertemu dan jumpa dengan wakil rakyat Parlimen Rembau yang berkenaan.
daripada lama dulu lagi. Daripada dia kerja dengan PMD, Ambo kenal dia, Datuk Firdaus Harun. Ambo terus tanya dia. Ambo tanya, apa kes ni budak-budak kita ni sampai tidur atas rel kereta api, sampai kena gilis oleh kereta api, hancur lebur gitu. Dia kata ini pelajar-pelajar bermasalah. Ibu bapaknya oleh Kuala Lumpur, dia kata. Hantar anak ke sekolah. Agama mengharapkan bahawa mereka ini akan dapat dibetulkan oleh sekolah-sekolah. Tapi dia kata masalah pelajar ini masalah disiplin. Dia kata seorang daripada dua orang ini beberapa hari sebelum insiden kejadian itu berlaku sudah kena tindakan disiplin di sekolah. Beliau belajar di Bandar Rembang atau di Rembang. Bagaimana ayahnya bahawa ibu bapa sudah ada kesedaran nak hantar anak-anak terutama yang bermasalah ke sekolah-sekolah agama. Sebab itulah di Kelantan ini Mahatma Sains kita tak cukup tempat nak hantar dan nak beri tempat kepada anak-anak. Yang ada di Brangai itu Mahatma kita di Brangai itu Ambo kita melawat dan kita sedikit bantuan, tetapi mudirnya pun mengaku bahawa dia terima tahun ni dia tak tahu lagu mana dah tahun lepas nak masuk pondok pelajar baru, nak letak mana pula pelajar tahun pertama kalau dikatakan ada tahun ni tak tahu nak buat lagu mana. Dan permintaan bertambah-tambah daripada masyarakat di seluruh negara. Di Parlimen juga baru ni apabila seorang anggota UMNO Barisan Nasional bocah berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan perpaduan nasional, berkaitan dengan perlunya dekat sekolah kebangsaan kita ini. Anak-anak ni hantar belakang ke sekolah kebangsaan, anak Melayu ke sekolah kebangsaan, dia kata anak Cina ke atas sekolah kebangsaan, anak India pun dia kata ke atas sekolah kebangsaan. Tiba-tiba bangun ahli parlimen daripada Cameron Highland, seorang wakil MIC. Dia kata ini pertamanya dia kata perlembagaan menjamin, dia kata sekolah Cina boleh ada, sekolah India pun boleh ada, nombor satu. Tapi dia kata juga bahawa dia kata kenapa dia kata ya sekolah kebangsaan ni orang tak sikit ni. Dia kata dia banyak ke wakil rakyat Rembang UMNO saya mohon mata bocah dia. Dia kata sebabnya dia kata orang-orang bukan Islam dia kata menganggap bahawa sekolah kebangsaan ini terlalu Islam dia kata. Lepas tu dia pula dia kata manakala orang Islam pula menganggap dia kata setengah-setengah orang Melayu pula menganggap dia kata sekolah kebangsaan ini tak cukup Islam dia kata. Maka dia kata sebab itulah sekolah kebangsaan ini tak laku, tak popular dia kata. Orang Cina, orang India menganggap terlalu kuat Islam sekolah kebangsaan. Orang-orang Melayu pula menganggap sekolah kebangsaan ini tak cukup kuat Islamnya. Jadi kalau dia kata orang Cina tak diterima, orang India tak diterima, dia tak ulang. Kalau ulahnya bangun lepas tu, kalau dia kata bahawa orang Melayu pun menganggap dia kata sekolah setengah-setengah orang Melayu menganggap bahawa dia kata sekolah kebangsaan ini tak cukup Islam, dia datang ke sekolah lain. Ambo bangun dan ambo kata kok yang berhormat Cameron Highland tersebut boleh jadi dia sindir kepada orang-orang terutama ambo kata di Kelantan atau mungkin juga di Terengganu, mungkin juga di Kedah, mungkin juga di Perlis. Kerana kata kita tahu kata bahawa masyarakat-masyarakat di negeri-negeri orang Melayu ramai ini membuat sekolah-sekolah agama sendiri dan mungkin tak ada sekolah kebangsaan dengan jumlah yang ramai. Apa kata gitu? Lepas tu apa kata tapi kalau kita faham molek apa kata sistem pendidikan di Malaysia ini, sebenarnya apa kata mula-mula buat sekolah dan cara yang banyak secara resmi buat sekolah yang luar daripada sekolah kebangsaan. Apa kata buat gitu yang di negeri Johor apa kata? Sebab di negeri Johor ni ada sekolah agama selain daripada sekolah kebangsaan. Kerajaan negeri Johor sendiri buat apa kata. Dan dia seolah-olah beri peluang kepada budak-budak Melayu pergi sekolah kebangsaan, mengaji pagi sekolah kebangsaan, petang pergi sekolah agama di negeri Johor. Mengaji petang di sekolah kerajaan kebangsaan, adik pagi pergi sekolah agama. Jadi apa kata kesimpulannya, orang tak yakin bahawa sekolah kebangsaan ini cukup Islamnya bukan negeri-negeri tak kita ni dulunya, negeri-negeri UMNO seperti Johor tu kan kata tak kira ada sekolah kebangsaan sebagai cukup-cukup memenuhi kehendak umat Islam, memenuhi kehendak agama Islam.
Jadi wakil rakyat Firda Rembau ni terus bangun. Dia kata saya tak wajib kata, saya tak kata, dia pecik lah saya tak kata. Memang dia tak kata amulahnya ialah ucapan daripada ulasan daripada wakil rakyat MIC daripada Cameron Highland yang menunjuk kononnya seolah-olah kita orang Melayu daripada Kelantan orang Pah ni tolak sekolah kebangsaan kerana kita menganggap tidak cukup Islami. Orang ayahnya bukan orang Islam di Kelantan sahaja nampak gitu. Orang Islam di luar Kelantan pun di Johor, Puak, Kubu UMNO pun tak mengiktiraf sekolah kebangsaan ini sebagai cukup lengkap ajaran agamanya untuk memenuhi kehendak kita sebagai umat Islam. Jadi tuan-tuan adik-adik sekalian, kita bimbangnya ialah learning. Kalau kita dengar masalah sosial, Ustaz ni dia sebut, saudara Cik Mokhtar sebut tadi, memang cukup hebat. Masalah sosial, masalah agama, masalah murtad, masalah orang kata nak jadi liberal Islam ini menjadi suatu yang amat-amat besar sekali masalah dalam negara. Yang kita cukup amat bimbangnya ialah nampaknya kepimpinan negara tak ada nak memberi penyelesaian kepada masalah-masalah ini. Kita tahu kata bahawa Perdana Menteri yang ada lagi 4 tahun dah dia jadi Perdana Menteri. Jadi ambil alih daripada Perdana Menteri sebelum ini, Dr. Mahathir, yang mana Dr. Mahathir dari tahun-tahun akhir dia jadi Perdana Menteri, dia buat tindakan terhadap Islam, tindakan terhadap umat Islam, tindakan terhadap sekolah agama rakyat Islam, tindakan terhadap pelajar-pelajar yang beragama Islam di universiti. Dr. Mahathir telah membuat tindakan, keganasan, tekanan, tarik balik gerai kepada sekolah agama rakyat dan segalanya, meritokrasi dan sebagainya untuk menyulitkan, untuk menyesatkan, untuk menyekat pengembangan Islam. Dan tahun-tahun akhir beliau menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang baru 4 tahun dah lagi jadi Perdana Menteri ini, nampaknya tak ada penyelesaian, tak ada jawapan. Dia riwayatnya termasuk ucapan dia kemarin, aku tak dengar sepenuhnya, tapi aku baca dan dengar dalam radio ulasan-ulasan, dia ulang lagi. Dia kata Islam ini bukan hak mana-mana pihak. Dia kata Islam ini bukan hak terutama sekali satu-satu parti sahaja. Dia kata dia pula. Siapa yang kata Islam ini hak satu-satu parti, hak satu-satu pok tu? Hak mengatakan Islam ini untuk satu-satu parti dan hak satu-satu pok ni, orang yang bawa Islam Hadari tu. Sebab dia mengatakan ini Islam Hadari, ini Islam kita bawa atau kalau kita kat 5 rukun atau 10 keras Islam Hadari. Hak tu yang berpihak, hak tu yang menyekat, hak tu yang menyempitkan agama Islam ini kepada hati tertentu, orang tertentu, penyokong tertentu saja. Hak kita nak bawa ni ialah agama Islam yang syumulnya untuk semua orang Islam. Malah kita menarik orang bukan Islam, orang Melayu kepada agama Islam. Sebab itulah pimpinan kita di negeri Kelantan, Tuk Guru ni Abdul Aziz Nikmat sebagai Menteri Besar kita, pernah katakan orang lain buat Islam yang lengkap, yang cukup. Tak perlu dah kita duk main politik dan sebagainya. Kita pakai sokong belakang Islam yang syumul, Islam yang lengkap, yang nak dibuat oleh mana-mana pihak sekalipun. Maka inilah tuan-tuan pendirian kita, bahawa kita yang kita naknya latih anak-anak kita daripada kecil lagi. Dan aku sebut nomor 20 tahun, aku sebut bahawa anak-anak kita dalam masa 4-5 tahun adalah, kalau Ustaz ini sebut bahawa Islam menganggap bahawa anak-anak ini adalah amanah kita. Anak-anak ini ibarat kain putih yang kita lah yang mencorokkan, mewarnakan. Dari sudut pengajian sains pun mengatakan bahawa anak orang bawah pada 9 tahun ini, kita ajar apa-apa sekali kepada dia. Kita ajar bahasa Arab, dia boleh fikir bahasa Arab. Kita ajar suruh ngapa, dia boleh ngapa. Kita ajar bahasa Melayu, bahasa orang putih, bahasa Arab, dia boleh tiga-tiga, dia boleh tiga-tiga sekali. Dan sains, mahu doa semua dah ada ucapan bahawa di PIBG ke, di Intifak ke,
sains telah membuktikan kalau kita ajar anak kita dalam masa dia umur bawah pada 2 tahun, dia akan ingat sampai bila-bila. Kalau misalnya boyak dah dulu, kalau kita ajar dia bahasa Arab ke bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke masa umur dia 4-5 tahun ini, dia tua, dia umur 80-90 tahun, dia nyanyuk dah. Dia tak ingat dah nama sains dia ke, dia tak ingat dah ni namanya kotak kepala aku ke, dia tak ingat dah luar pasir ke, kalau dia tak ingat itu pun, kalau dia belajar, dia hafal masa dia umur 4-5 tahun itu, dia kekal ingat. Ini orang sains buat dah kajian. Maka jangan takut. Anak kita ni kita boleh ajar. Saya kata jangan kalau dia umur 4-5 tahun nak main. Main tu memang boleh. Sebab itulah ini sama. Sama untuk dia ni main pun dia. Bunga pun dia. Makan minum bersama pun dia. Belajar semaya pun dia. Belajar bahasa pun dia. Belajar hukum-hukum agama dan amalan-amalan ibadat agama pun dia. Maka jangan kita takut bahawa bila mari ke sekolah atau pasti maka dia pun mengajar terlalu banyak, dia pada mikir dia kecil lagi tu. Sains telah menunjukkan, membuktikan bahawa anak-anak di masa dia kecil inilah dia boleh terima berbagai-bagai benda yang baik. Dia tua seperti hamba ayat di Rembau, anak orang Kuala Lumpur tak hilang. Walaupun niat ibu bapa tu mungkin kita terima baik, dia nampak anak-anak masalah atalah ke sekolah agama, sekolah asrama beragama, tingkat 2, 3, 4 dah, masa tu nak kawal payah dah. Dia pula tambah pula keadaan sekolah lebih ada, keadaan guru-guru lebih ada, keadaan sistem lebih, kok tambah ada hakim, kok boleh, kok rasuah, kakak. Hak boleh, hak balik, tinggi pun lebih campur sama dia depan. Hak ni kata hak tu rasuah, hak seorang lagi pula kata hak ni rasuah. IGP kata timbalan dia rasuah, timbalan dia pula kata IGP yang rasuah. Ketua hakim negara kata orang lain rasuah, orang lain pula kata ketua hakim negara rasuah. Lawyer India pula boleh kata tak apalah, ketua hakim ambil garanti you jadi Tan Sri 3 bulan lagi ambil akan pastikan you jadi ketua hakim negara. Ambil akan kecek dengan Tan Sri Bisentang, Tan Sri Bisentang akan kecek dengan ketua Ania akan kecek dengan Perdana Menteri supaya you akan jadi ketua hakim negara dalam masa 3 bulan lagi. Ini tuan-tuan adalah contoh-contoh bahawa kelemahan yang cukup dahsyat sedang berlaku dan bermaharaja laila dalam negara kita. Akhir-akhirnya kerajaan tak ada apa satu nak royak nak jawab. Dah jadi Perdana Menteri begitu lama, 4 tahun dah tak ada apa satu nak royak. Hak dia royaknya, dia lancar koridor timur, koridor selatan, koridor utara. Dia lancar. Gapo ada yang lancar kita tak tahu lagi, tak ada apa lagi yang timbul. Akhir-akhir ni ikut lancar, koridor pun tak berjaya. Kononnya lancar, okey pula. Angkasa awal pula. Lemai angkasa awal kita beri angkasa awal kita betul. Padahal angkasa awal ini adalah benda yang berlaku berpuluh-puluh tahun. Kalau kita baca sama pada setahun, apa dia tunjuk kita apa tak tahu lah. Dia tunjuk cerita sejarah orang naik ke angkasa awal. Dia buat cerita dengan gambar-gambar. Dia banyak ditunjuk gambar. Dia kata mula-mula sekali sebelum manusia dinaikkan dalam roket di angkasa lepas ini, monyet naik dulu dia kata. Lepas monyet naik, anjing naik dulu dia kata. Lepas tu lah baru pergi dengan orang-orang. Oh ni sains ni, bukan kata baca sama pada setahun. Oh dalam masa seminggu yang lalu. Maknanya benda ni bukan benda kok aja buat. Lepas tu kalau kita nak orang bukan Amerika, bukan orang Rusia, kita naik ke angkasa lepas itu. Apa boleh buat? Ini juga fakta. Kau naik ke anak ada Saudi ada naik dia. Orang Afghanistan ada naik dia. Orang negara Cina naik ke roket dia sendiri pergi ke angkasa lepas. Lepas tu pula selain daripada orang begini, jutawan, terutama sekali jutawan Amerika, dia bayar belanja nak naik ke angkasa lepas, dia boleh pergi dengan support naik dengan Soyuz, dia boleh naik. Maknanya benda ni bukanlah suatu benda tak aja manusia lain buat. Kalau kita bimbangnya dengan anak-anak kita, dengan masyarakat kita begini, kita diseronokkan dengan kisah-kisah naik ke angkasa lepas dan sebagainya. Sebagaimana selama ni itulah tuan-tuan. Oh kita bangga bahawa Siti Nurhaliza telah
mengadakan pentas nyanyiannya di Royal Albert Hall, London. Orang Melayu yang pertama menyanyi di Dewan Royal Albert Hall di London. Boleh berapa maju kedok kita ni kerana Siti Nurhaliza orang pertama nyanyi di pentas di London. Lepas tu kita dibanggakan pula kata, oh, kereta Proton Saga kita diturunkan di Kutub Utara. Laku ke kereta Proton ni? Tahu tak tuan-tuan kereta Proton ni kita nak jual? Mula-mula nak jual syarikat Amerika, let's say, nak jual ke syarikat Jerman, syarikat Jerman, let's say, lalu dia berunding lagi dah. Setahun dah berunding dengan syarikat Volkswagen. Tak say lagi dah dia Volkswagen beli. Waktu turun di Kutub Utara. Maknanya kita jangan dipengaruhi, jangan kita dilalai-lalaikan dengan kekosongan perbuatan. Kalau ni boleh buat. Kalau bayar 95 juta ringgit boleh hantar sawai ke? Angkasa lepas. Itu ya. Tapi bayar kan kalau 95 juta ringgit kita belanja untuk jaga helikopter kita jatuh banyak-banyak tu. Kalau selamat kan, juru terbang kita kalau belanja untuk ni. Inilah tanggungjawab dan amanah kerajaan. Kita pilih kerajaan Kelantan ni kita boleh pilih. Kita pilih ke apa? Kita pilih alhamdulillah kerajaan Kelantan pilih buat tahfiz, buat masjid-masjid, buat bantuan kepada pasti dan sebagainya. Tapi kalau kita nak pilih, nak tahu ya ke boleh kerajaan Kelantan boleh. Tahu tak kan dia untuk kata tu, kalau kita ada 1 juta tu bayar ke Rusia nak naik. Nak naik apa? Boleh naik atas tajaan perbelanjaan kerajaan negeri Kelantan. Ni kita nak beza, kita nak faham. Supaya dalam masa-masa ni, kita kecil pelagaya nak dekat, jangan kita terpesong dan terkeliru dengan kekosongan janji-janji manis dan isytiharan besar-besaran. Manakala harga naik, harga roti naik, harga lada naik, harga bawang naik, harga motor naik, harga minyak naik, harga tol kalau kita lupa ataupun naik tokak pun di janji ke apa nama tu, jangan baik ke apa tu, di lepas pada bentuk nak bayar tol tak boleh naik ke, jangan kita lupa bahawa kehidupan kita makin susah dan kehidupan dan kesusahan kita ni tak selesai dengan naik ke bunda ke, tak selesai dengan Proton diturunkan di Kutub Utara ke. Dia kena selesai kalau kerajaan kita benar-benar nak membantu dan menolong rakyat dan berani membuat sokongan kepada agama Islam dengan cara yang terbuka dan berani supaya umat Islam boleh pakat bersama-sama untuk memajukan negara kita dengan asasnya pendidikan agama, terutama jadi peringkat prasekolah ataupun yang kita panggil pasti di sini. Jadi ada paling juga Pak Pasti hari ini supaya juga saudara Cik Mohtar dia kena seluruh kata kena Pak 50 pasti di tempat kita ini tidak boleh berucap panjang dan boleh jadi tidak dapat bersama seterusnya dengan persembahan dan pemberian hadiah selepas ini. Mohon banyak-banyak maaf terhadap masalah itu. Ucapkan sekali lagi terima kasih, syabas dan tahniah kepada seluruh pimpinan masjid dan pasti, ibu bapa sekalian, kerana kita dapat melihat wujudnya pasti yang amat berjaya dan majlis hari ini yang amat bermakna kepada kita terutamanya sebagai ibu bapa sekalian. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka hamba dengan sukacitanya, dengan kesyukuran yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ini meresmikanlah majlis tahfil majlis istifal pasti An-Nur di kota Kuala Lumpur kita ini.